3.8% untuk jenayah cyber ini. Okey. Iaitu pada tahun yang tempoh yang sama tahun lepas cuma ada 184 kes saja dilaporkan berkenaan dengan jenayah cyber di Selangor. Mengenai berita palsu, sehingga semalam PDRM dan SKMM telah membuka sebanyak 238 kertas siasatan yang berkaitan dengan berita palsu COVID-19. Kajian mengenai cyberbullying sebagai contoh, sebagai salah satu aspek bullying, iaitu cyberbullying, makin betul, makin menjadi. Malah ada satu kajian pada tahun 2012 meletakkan kedudukan Malaysia sebagai ranking dia 17 daripada 20. Aktiviti pelik empat lelaki yang gemar melayari laman web lucah membabitkan kanak-kanak dan memiliki bahan lucah itu akhirnya membawa padah apabila mereka ditahan polis. Sebagaimana yang dipaparkan oleh berita-berita tadi, terdapat pihak-pihak yang telah menyalahgunakan ICT. Cara ini dikatakan akan membawa kepada keruntuhan etika dan peradaban. Mengapanya dikatakan sedemikian? Sebelum saya menjelaskan sebabnya, kita hendaklah terlebih dahulu memahami makna etika dan peradaban. Secara umumnya, etika merujuk kepada prinsip moral dan nilai-nilai akhlak yang merupakan pegangan seseorang individu atau sekumpulan individu. Manakala berhadapan pula merujuk kepada sistem dan tahap perkembangan sosial sesebuah bangsa. Sila benarkan saya menggunakan zaman jahiliah sebagai alat penjelasan. Sebagaimana yang kita tahu, zaman jahiliah merupakan zaman yang tahap etika dan peradabannya amat rendah. Perbuatan keji seperti membunuh, merompak dan berzina dianggap sebagai kebiasaan. Masyarakatnya pula terpisah-pisah dengan berpegang pada semangat asabiah. Amalan riba dan penipuan pula sentiasa berlaku dalam bidang ekonomi. Semua perbuatan keji ini menunjukkan satu amalan, iaitu amalan mementingkan diri. Amalan inilah yang membawa kepada berlakunya perbuatan-perbuatan yang tidak beretika sehingga tahap peradaban pada zaman jahiliah semakin runtuh. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan negatif yang dilakukan pembentukan ICT pada masa ini. Semua perbuatan ini menunjukkan bahawa prinsip moral yang sepanjang masa ini merupakan pegangan kita semakin menghakis. Sekiranya etika dalam sosial semakin menghakis, sudah tentulah tahap berhadapan sesebuah negara dan bangsa akan terus runtuh, kerana semua orang cuma melakukan sesuatu perbuatan mengikut perasaan diri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Walau bagaimanapun, ICT juga dikatakan telah mendatangkan impak-impak positif kepada etika dan peradaban. Pada pendapat saya, ICT telah memajukan proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini telah melahirkan golongan masyarakat yang berpendidikan tinggi yang menyumbang kepada perkembangan peradaban di Malaysia. Setuju kerana ia akan meningkatkan mobiliti sosial. Hal ini akan meningkatkan taraf hidup sosial dan mengurangkan jurang kemiskinan sehingga membawa kepada kemajuan sosial. ICT membolehkan kita lebih memahami budaya kaum lain melalui maklumat yang tersedia di internet. Dengan adanya dan pemahaman tersebut, kita dapat mengaplikasikan kod etika yang betul semasa bergaul dengan kaum lain. Setuju, bukan sahaja terhad kepada kaum dan negara, malah kepada kaum dari negara asing kerana ICT membolehkan kita berhubung dengan dunia luar. Dengan ini, kita juga dapat mempelajari kod etika asing. Melalui ICT, terdapat banyak kempen yang dapat diadakan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat secara menyeluruh. Contohnya, kempen kesedaran alam sekitar dapat menggalakkan pelaksanaan kod etika alam sekitar. ICT membolehkan pemindahan ilmu dan teknologi antara pakar-pakar dari negara kita dengan pakar-pakar dari negara maju dalam pelbagai bidang. Hal ini akan mendorong perkembangan peradaban. Jelaslah bahawa ICT boleh mendatangkan kedua-dua kebaikan yang diperlukan kepada etika dan peradaban. Ia bergantung kepada penggunanya, iaitu bagaimana kita menggunakannya. Sama ada untuk tujuan baik atau tujuan buruk. Oleh itu, semua pihak hendaklah memainkan peranan masing-masing dengan baik dalam penggunaan ICT supaya ICT dapat menyumbang kepada kemajuan etika dan peradaban. Dengan bukannya
peruntukannya.